Dah live ke ni? Alright, okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua di luar sana. Jemput untuk bersama kami petang ini dalam slot Brown Bag Lunch bersama Pegawai Psikologi dan Kaunselor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor. Mana lagi yang telah melihat poster kami temu janji kita petang ini jam 3 petang tepat kami akan bersiaran. Bersama saya hari ini, sebelah saya ni tidak asing lagi, artis terkenal. Artis di mana orang kata Tuan YDP Majlis Daerah Pontian yang merupakan pelajar sarjana sains kaunseling yang sedang menjalankan internship sebagai kaunselor berlatih. So saya Fiza, kaunselor anda hari ini akan menemani anda dengan tajuk apa ya? Tajuk kita petang ini berkaitan dengan personality. Yang sebelah saya nampaknya senyap je. Mungkin boleh bagi tajuk kita petang ni, Brother Shazlan kita. Yelah, dia sibuk nak cakap je. Nampaknya dia menyalahkan saya pula. Sibuk bercakap. Okey, tuan-tuan, hari ni seperti tadi Puan Fiza sebut, kita akan sentuh tentang subjek jenis personality individu. Yang kita fokus pada hari ini dua saja, iaitu antara extrovert dan juga introvert. Jadi hari ini kita akan terangkan tentang apa itu extrovert, apa itu introvert, dan pastinya dalam senario yang terkini, apa yang kita boleh kaitkan dua tadi tu dengan PKP. Kita nak kait dengan PKP Brother Shazlan kita. Okey. Tajuknya tadi dah beritahu so masih lagi kita nak tengok ada view ke tak ni? So kalau tak ada kita tunggu dulu. Mungkin orang sibuk ber-PKP di rumah BDR kan. So jadi jemput masuk semua untuk share juga video kita. So petang ni bersama saya sekali lagi. Mungkin tadi saya nak kenalkan diri kan. So Brother Shazlan, ceritalah sikit tentang latar belakang ke, cerita sikit tentang kenapa kita buat live Facebook ni hari ni, untuk apa tujuannya kepada anda semua kat luar sana. Okey tuan-tuan, sementara orang nak masuk ni, saya tengok ni ada selamat datang kepada Hafiz Wahab, orang Muar, jauh Hafiz Wahab. Hai orang Muar, orang kampung. Orang kampung. Okey, sementara tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Shazlan, yang mana saya ni adalah kaunselor pelatih, sedang melanjutkan pelajaran dalam Sains Counselling Universiti Utara Malaysia. Jadi pada hari ini kita berkongsi maklumat, dan untuk makluman juga saya dalam masa yang sama bertugas sebagai pegawai tadbir negeri Johor, iaitu sekarang ni bertugas sebagai yang di-Ketua Majlis Daerah Pontian. Jadi ada dua kerja lah, kerja sebagai pegawai tadbir dan belajar student untuk Master Universiti Utara Malaysia. Jadi pada hari ini tuan-tuan, jemputlah sama-sama melihat apa yang kami bincangkan, dan tuan-tuan juga boleh berkongsi. Kalau nak kongsi, mungkin tuan-tuan ada yang ilmu yang terlebih ini untuk kami, boleh berkongsi bersama. Dan ada nak tanya, tanyalah dalam Facebook Live ini. InsyaAllah kami akan cuba jawab sebaik-baiknya pada hari ini. Nampak tak? Tadi dia cakap, saya tak bagi cakap kan. Bila bagi bercakap, Brother Shazlan tak berhenti nak bercakap. Promosi diri hari ni YDP Pontian bersama saya hari ni, Unit Psikologi dan Kaunseling. Banggalah sebab kita ada panel-panel yang akan orang kata disertai oleh pelajar sarjana sains kaunseling, di mana mereka bakal bergelar kaunselor berdaftar tidak lama lagi lah, berkemungkinan tahun ini. So tajuk kita tadi personality types, extrovert versus introvert, di mana kita nak kaitkan dengan during MCO lah, di mana personality type ni sebenarnya ada banyak jenis. Tapi hari ni saya dengan Brother Shazlan ni kita akan huraikan berkaitan dengan extrovert version introvert. So percaya tak kalau di sana extrovert dan di sini introvert? So jadi soalan itu saya kembalikan kepada anda semua. So mungkin anda semua pernah dengar kan extrovert dengan introvert. So hari ni sebenarnya bincang-bincang santai kita petang ni nak share tentang personality. So jadi setiap orang ada personality yang berbeza. So jadi kita teruskanlah tentang apa yang kita nak bualkan hari ni. So kalau tak kenal personality, macam mana nak bual Tuan Shazlan kita? Okey tuan-tuan, mungkin tuan-tuan susah kalau kita tengok dalam mata kasar ni, kita confuse siapa extrovert, siapa introvert. Jadi kerajaan negeri ni dah sediakan kemudahan.
Yang mana tuan-tuan boleh layari iPsychology V2. Carilah kat Google search tu iPsychology V2. Kalau nak rezeki address laman webnya adalah ipsychology.johor.gov.my/v2 V2 slash. Dalam tu tuan-tuan cuba cari ujian personality BM. Dia sebut BM. Di situ nanti tuan-tuan buat, nanti akhirnya keluarlah keputusan antaranya jenis personality introvert ataupun extrovert. Saya dah buat, Puan Fiza. Saya nak buat apa ya? Dah buat belum ujian ni? Saya pun dah buat sebenarnya. Tapi nak tahu ke? Ah, So, anda di luar sana boleh teka tak saya personality apa? Tak ada yang jawab tu sebab rasanya ramai yang nak start kereta nak balik. Okay, so jadi saya pun dah buat ujian psikologi tu. Sebab apa? Kita ni kena kenal lah diri kita siapa, personality kita apa kan. Barulah mudah untuk kita communicate dengan orang lain, ataupun barulah mudah orang lain nak kenal siapa diri kita. So jadi rasa-rasanya mungkin boleh teka lah saya personality apa. sebab tadi dari mula sampai habis dia bercakap je. Jadi pastinya orang ni adalah extrovert. Betul Puan Fiza? Kena mengaku ke? Ataupun boleh tengah-tengah tak? Extrovert, introvert, tengah-tengah. Tadi kan suruh tanya, jawab dia. Alright, so jadi macam okay, saya adalah personality extrovert, di mana saya tahu orang kat sebelah saya ni kalau ikutnya macam kena tanya soalan baru jawab ni. Jadi rasanya personality apa? Saya dah buat ujiannya dan jawapannya adalah introvert. Jadi hari ni tuan-tuan dah boleh tengok bezanya orang extrovert dan orang introvert. Beza dari segi apa tu? Maknanya fizikal ke, personality ke, ataupun dari segi cara cakap ke? Kalau dari segi beza daripada segi fizikal, memang dah mengaku dah, memang kelihatan comel dan cantik lah bila dia rakam. Kalau fizikal extrovert tak semestinya gemuk, tak semestinya kurus. Itu bukan extrovert. Itu fizikal lah, maknanya tak kisahlah. Tapi gemuk ke kurus. Tengoklah macam mana personality kami nanti. Tuan-tuan boleh tengok bezanya orang extrovert, orang introvert. Sebab banyak selalunya orang kata extrovert ni orang yang bagus. Terasa saya sebagai orang introvert kan. Tapi sebenarnya introvert pun bagus. Masing-masing ada kelebihannya masing-masing, dan hari ni kita akan terangkan supaya tuan-tuan rasa lebih yakin diri tuan-tuan dan jangan malu anda extrovert ataupun introvert hari ni. Alright, dah ramai ke? Macam belum je lagi. Ramai yang like tu, nampak ada yang buat bentuk love lah apa semua tu. So jadi sebenarnya sebelum kita mula, mungkin kita share ciri-ciri dulu lah kan. What is extrovert, what is introvert. So jadi okay, kita nak suruh siapa dulu ni? Pastinya extrovert dulu lah. Extrovert dulu nak share tentang introvert lah. Extrovert banyak bercakap. Jadi biarlah extrovert dulu bercakap. Alright, so semua nak tahu tak macam mana orang kata personality Brother Shazlan sebelah saya ni? So jadi sebab dia dah mengaku dia introvert tadi, so jadi kita mungkin akan bercerita lah tentang introvert, betul lah? Betul. Okay, so Brother Shazlan kita ni, ciri-ciri yang kita nak describe tentang dia. Okay, yang pertama mungkin kan kalau dilihat daripada segi fizikal tadi, sebab dia kata tadi extrovert tak semestinya gemuk, tak semestinya kurus kan. Okay, jadi kalau macam introvert ni sama juga, tak semestinya fizikalnya tak ada satu, orang kata satu aspek yang kita ukur lah. Sebenarnya kalau nak tengok mungkin boleh iklankan sekarang lah kan, mungkin berpenampilan menarik ke, ataupun macam nak describe tentang apa, handsome ke tak handsome ke kan. Tapi yang paling penting orang introvert ni sebenarnya dia agak pemalu, good looking. Yang tu saya tambah, tipu je lah, good looking, agak Macam pemalu saya lah, macam awak lah, agak Alhamdulillah. pemalu. Good looking tu ya ke? Itu confirm. Confirm Okay, nampaknya confirm. keyakinannya tinggi. Biasalah self esteem tinggi ya di situ. Alright, so jadi macam orang introvert ni biasanya orang kata mungkin menjadi idaman gadis di luar sana ke? Terus tidak dapat dijawab. Kenapa? InsyaAllah. InsyaAllah. Kenapa? Kenapa dia macam tu? mudah-mudahan. Sebab apa orang introvert ni sebenarnya dia ada ciri-ciri orang yang sangat pemalu, susah nak sharing. Orang kata kadang-kadang dia orangnya tegas sikit, cepat bosan sikit pada sesuatu benda. Cuma yang paling ketara adalah dia ni susah sikit nak berkomunikasi, susah nak berbual dengan orang lain, tetapi lebih suka kerja sendiri daripada terlalu lama bersosial. Sebab bila terlalu lama bersosial, dia akan rasa energi dia akan hilang. Okay, jadi dia kena cari satu tempat untuk charge balik energi dia. Tu orang introvert. Awak kenal ke macam mana orang extrovert macam saya ni? Tahu ke ciri-ciri orang extrovert macam saya ni? Sebelum saya jelaskan tentang extrovert,
tadi tertarik tadi dia kata orang introvert katanya handsome. Ada yang saya cakap. Tapi nampaknya dalam ni Snoping kata memang handsome. Oh, okey ada. Wah, nampak handsome hari ni. Ada yang komen, wah nampak handsome hari ni. Adakah anda ingin mendapatkan nombor handphone Tuan YDP Pontian di Tapi sebelah saya? nampaknya dia kata hari ni je handsome. Wah, berat ni. Nampaknya hari ni viewer kita ramai perempuan ya. Sebabnya apa? Mungkin saya tengah bawa seorang orang kata Brother Syazlan yang kat sebelah ni, yang tadi saya cakap good looking. Bila good looking je nampak ramai pula yang view. Tapi perempuan semua nampaknya. Oh, tapi ada lelaki juga ni. Aziz Syari. Okey, Aziz Syari kata hai Tok Daus. Tapi tak ada nama Daus ya kat sini. Alright, banyak komen dah tu. Rihan Syaril. Personality saya macam mana ya Tuan Syazlan? Okey, manalah tahu kita nak tahu kena datang jumpa kaunselor jumpa Tuan Syazlan. Ada yang cakap ni PM blazer biru. Okey, fine. PM blazer biru pun ada. Okey, kita baca dululah kan komen-komen sebelum Tuan Syazlan cerita tentang apa? Extrovert. Okey, Tuan Syazlan mungkin boleh bacakan. Okey, di sini nampaknya macam tak putus-putus mengatakan kehansamannya. Saya macam nak hitam kat sebelah ni Siapa itu Snoping, tolong tulis nama sebenar, dari pejabat mana. Saya yakin daripada Majadah Era Pontian, betul? Ni telah dibayar oleh Tuan YDP ni untuk komen. Okey, saya tertarik dengan ada pertanyaan Muhammad Mahathir Kasim. Skala nak mengukur tu macam mana? Boleh repeat balik yang tadi. Tadi saya dah ada sebut, mungkin Cik Mahathir ni baru masuk. Okey, saya ulang balik semula. Terima kasih kerana bertanya itu. Bagus, nampaknya macam satu perkara yang menarik. Cik Mahathir dan semua tuan-tuan, kalau nak tahu jenis tuan-tuan, jenis personality, extrovert ke, introvert ke, dan dalam tu juga ada dan lain, thinking semua tu, tuan-tuan boleh layari dalam laman web ipsychology.gov.my/v2. Yang dalam tu tuan-tuan boleh tengok dekat ujian personality BM. Boleh isi lah kan, terus dapat keputusan. Tuan-tuan isi, lepas tu automatik dia keluar keputusan. Jadi jangan terkejut dengan keputusan yang ada. Terkejut tu sebab nak tahu extrovert ke introvert lah. Selama ni ingat kita ni pendiam, rupanya kita ni extrovert. Okey, nampaknya banyak sangat komen ni. Tuan YDP Pontian kaunselor berdaftar juga ya? Okey, daripada Farhan Azman. Hai Farhan, Tuan YDP di sebelah saya ni bakal bergelar kaunselor berdaftar. Tidak lama lagi lah dalam tahun ni. Doakan mereka tamat belajar sarjana sains kaunseling. Sekarang tengah kaunselor pelatih lagi. InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan semua. Banyak peminat petang ni. Okey, tadi lah yang saya tengok tu Snoping. Hari-hari handsome. Kasih Chan lah. Market baik punya ni. Terus saya confused. Snoping ni lelaki ke perempuan? Tapi memang kalau tengok ni perempuan lah. Saya orang yang lurus. Jangan salah faham. Okey, balik semula kita tajuk kita. Okey, tadi Puan Fiza dah sebut tentang introvert. Orang pendiam. Macam saya bercerita tentang awak lah tadi. Saya kan? Macam saya lah pendiam kan. Malu-malu orang dia. Tapi ya ke? Kalau yang extrovert ni, dia berlawanan dengan introvert adalah orang yang banyak cakap. Bahasa mudahnya. Kalau nak kata orang yang kuat bebel pun, itulah dia. Orang kuat bebel. Saya kuat bebel ke? Mungkinlah. Tengok macam tadi macam ya kan. Okay. Untuk introvert ni, extrovert ini, dia sebenarnya perbezaan dengan introvert adalah energi. Di mana seseorang itu mendapat energi dia. Tadi kalau introvert disebutkan bahawa mendapat energinya daripada dalam. Daripada dalaman lah maksudnya. Dalaman, dia bawa ke keluar. Tetapi orang extrovert ni, dia daripada luar ke dalam diri dia. Alright, maknanya dia sedut daripada luar masuk dalam baru dia kuat. Betul. Okey. Macam Jadi mana tu? Saya pun maknanya, nak faham juga. Jadi maknanya orang extrovert tu tadi, dia orang yang kerap bercakap. Okey. Dia kalau tak bercakap tu mulut dia menggetar je. Saya silap. Terasa pula di sebelah ni Nanti bubui je. Bubui tu dah lain macam sawan pula. Melampau betul Brother Syazlan kat sebelah ni. Ibarat je lah. Ibarat je bahawa extrovert ni adalah orang yang memang dapat energinya daripada bercakap, bersosial dan berjumpa orang. Alright. Dia mesti nak jumpa orang. Kalau tak, rasa diri dia lemah, rasa diri dia macam tak kena je.
Dan dia berjumpa orang tu, dia akhirnya mendapat semangat. Hari tu hidup dia, barulah dia rasa hidup dia dalam keadaan yang ceria. Jadi itu adalah orang extrovert. Simple. Itu saja beza dia. Itulah tadi ciri-ciri extrovert. Jadi bila awak kenal saya ni, ada ke ciri-ciri extrovert? Ke memang saya ni sebenarnya berlakon je jadi extrovert? Takkan nak bagi tahu viewer kan saya siapa? Tapi di sebalik Tabi tadi, itu memang betul. Orang yang tak sabar-sabar nak online tadi adalah orang extrovert. Okey, nampaknya hari ni petang ni macam saya terkena. Pagi tadi nampaknya macam saya okey lagi lah sebab ditemani oleh staff-staff saya. Tapi hari ni sebelah saya ni Big Boss, Tuan YDP Brother Syazlan kita ni. Okey, nampaknya kan bila dah sharing tentang benda ni, kita nak kaitkan dengan MCO sebenarnya. Tapi sebelum nak kaitkan dengan MCO ni, anda kena tahu orang introvert di sebelah saya ni sebenarnya dia ada orang kata beberapa jenis. Ada 2 jenis lah sebenarnya. Orang yang pertama dia adalah thinking introvert, di mana orang thinking introvert ni sebenarnya dia seorang pemikir. Okey, kalau dia tengok movie, kalau kita tengok movie lawak adalah lawak, betul, komedi ketawa. Okey, tapi kalau orang introvert yang berkaitan dengan thinking ni, maknanya thinking introvert ni, dia kalau tengok satu movie ni, dia akan explore cerita tu dan dia akan huraikan dalam satu persepsi dia sendiri. So, jadi macam dia akan nampak di ruang lingkup yang sangat berbeza daripada orang lain lah, terutamanya orang extrovert. So, orang extrovert ni dia tengok movie, dia akan complain, ni kenapa dia tinggalkan perempuan tu, kenapa dia curang, kenapa. Tu orang extrovert. Tapi orang introvert ni dia akan tengok, okey, dalam sikit, bagi persepsi yang agak jauh. So daripada sudut pandang diri dia sendirilah. Dan yang seterusnya, yang satu lagi, dia ada satu lagi jenis introvert ni, dia adalah orang yang restrained introvert. Jadi orang restrained ni dia kita kata dia macam menahan diri. Yang ni yang kita selalu nampak dekat jabatan-jabatan, yang di ketua jabatan. Dia diam je, diam. Tapi apabila dia bercakap ataupun dia memberi sesuatu arahan, orang akan macam wow, terpegun, ataupun orang akan rasa macam wow, dia ni ada aura yang lain lah. Bila dia bercakap, orang kata aura tu akan menimbulkan karisma kepada dia. Untuk orang kata okey, orang ni jarang bercakap, tetapi bila dia lontarkan idea dia tu sangat deep. So tu kadang-kadang bila kita dengar orang introvert ni, dia diam. Bila dia komen kita terus sentap dan terasa di hati. Tu orang introvert biasa buat macam tu So jadi hebat tak orang kat sebelah saya ni. Jadi kalau kita tengok sebenarnya extrovert ke introvert ni, dia tak adalah macam bias. Siapa lagi bagus, saya bagus ke, ataupun Brother Syazlan sebelah saya ni yang bagus kan. Jadi macam dia ada orang kata give and take kat situ, pro and con kat situ, untuk melengkapi antara satu sama lain lah biasanya kan. So jadi mungkin saya dah banyak cakap ni, nanti dia kata extrovert betul lah, tak bagi peluang untuk aku bercakap. Jadi saya bagi peluang pada Brother Syazlan sebelah saya ni untuk hurai pula, mungkin dia nak cerita apa lagi, ataupun saya nampak dia tengah scroll komen tu. Sebab ramai yang view YDP Pontian ni. Saya tertarik dengan ada satu Hai Falah. macam dah ramai pula mengaku introvert. Ramai mengaku introvert. Saya nampak Falah tu, staff tuan. Tapi ahli akrab kita. Hai Falah, lama tak dengar khabar ahli akrab Bukulak dan hantar. Ilham Naimi. Dah mengaku pula jadi introvert. Okey. Introvert ni adalah orang yang misteri. Tadi yang disebutlah tentang kita tak tahu, susah nak baca orang ni sebab dia diam. Dia tidak menceritakan dan tidak melihatkan diri dia tak macam orang extrovert. Orang extrovert ni dia memang petah bercakap. Dan dia sentiasa menunjukkan diri dia. Macam nak menonjol macam tu lah. Nonjol tu tak juga. Tetapi bila dia petah bercakap, dia suka bersosial, dia banyak menunjukkan ciri-ciri diri dia. Jadi senang orang nak faham kan. Tapi kalau introvert macam saya lah, tengok dia cakap kan. Tadi memang betul, orang introvert ni dia banyak mendengar, tetapi apabila dia bercakap, insya-Allah bercakap je sebab dia dah banyak kumpul loh. Banyak kumpul, tengah nak tembak Okey, maknanya dia simpan dululah. Ya, Banyak memendam betul. ke macam tu kalau kita tahu? Dia tak pendam, tetapi kebiasaannya orang introvert ni dia bercakap apabila perlu. Bercakap apabila perlu. Tetapi orang extrovert janganlah pula terasa. Bukan. Saya macam hari ni macam kena tembak lah. Selalu saya rasa macam bagus kan, sebab bila bos tanya je saya boleh jawab. Bos tak tanya pun saya jawab. Jadi bila hari ni Brother Syazlan ni kat sebelah dia macam tembak-tembak saya, kata extrovert ni lain kan macam terasa hati gitu, boleh ke?
Tak boleh. Tak boleh kenapa? Tapi kalau terasa Mana yang tu, bagus extrovert ke introvert ni? kalau terasa tu minta maaf lah. Itulah ciri orang introvert. Ya, Penyampaian itu berkesan maknanya. penyampaian berkesan Sampai ke hati lah. Saya nampak dekat komen ni ada ramai lah apa perancangan Pontian selepas inilah. Okey, so jadi kita hi lah sikit dekat Syafiq Sumar. Perancangan Pontian selepas ini mungkin dapat bos baru agaknya lah. Saya pun tak tahu Izzuan Awal. Izzuan Awal, hi Izzuan. Lagi siapa lagi? Izzuan ada kawan yang extrovert kuasa 2. Wah, menarik tu. Extrovert kuasa 2 maknanya saya ada 2. Maknanya kalau bercakap tu laju lagi lah. Lepas tu lama tak boleh nak berhenti sampai kita kena cakap boleh tak kau diam? Kejap bagi peluang untuk aku bercakap. So jadi orang extrovert. Jadi itu kan kelebihan dia, bercakap laju dan cepat kan. Ada Kak Nisa kita ni. Saya pun introvert. Ya ke? So nampaknya banyak yang petang ni saya rasa daripada Masjid Daerah Pontian ni. Itulah. Sambil bekerja, sambil tengok Facebook. Okey. Alamak, YDP sound you all. Tak apa, dibenarkan. Sebab ini adalah perkongsian ilmu. Alright, maknanya kira kursus Brother Syadan. Ni kira kursus online lah. Boleh tulis dekat Untuk buku. semua orang Okay. Kita hi lah lagi sebelum kita hurai lagi yang lain kan. Farhan Azman, lagi yang atas tak baca pun. Kita tengok sikit yang atas. Boleh terangkan lebih lanjut personality ISTJ? ISTJ daripada Cik Falah kita. ISTJ dia tanya introvert, sensing, thinking, judging. Kan dah belajar dalam akrab, tak ingat lah tu. Okey. Saya kecam sikit ahli akrab saya kat sini Hai Falah. Okey, kalau introvert, sensing, thinking, judging, orang introvert ni macam yang tadi Brother Syazan terangkan lah, introvert. Sensing ni orang yang macam more to orang kata sense. Maknanya apa benda tu dia nak tengok hasil dia semua kan. Thinking, orang thinking ni selalu saya cerita, orang thinking ni orang yang agak orang kata straightforward sikit, realistik, kejam sikit. Kejam tu kenapa? Sebab dia straight talk. Kalau dia nak kata orang tu salah, dia akan kata orang tu salah. So judging pun, judging ni adalah orang yang orang kata tegas dan adil lah. Maksudnya macam dia lebih fokus pada apa yang dia tahu dan dia nak bukti. Tu sikit-sikit lah kita terangkan. Sebab fokus kita hari ni extrovert introvert kan. Ya, betul. So jadi kita yang tu nanti mungkin boleh buat sesi dengan kaunselor pelatih kita lah di Majlis Daerah Pontian Cuma yang tadi lah saya nak sebutkan tentang tuan-tuan, apabila berhadapan, bagaimana kita nak berhadapan dengan orang extrovert dan juga orang introvert. Macam tadi disebutkan, apabila orang introvert ni bercakap, dia bercakap bila perlu, tetapi dia bercakap orang yang sangat berterus terang, realistik. Tu yang kadang-kadang bila saya berkomunikasi dengan Brother Syazan ni, bila dia berterus terang sangat, saya cepatlah terasa hati. Saya kan extrovert, jadi macam kecil hati lah kadang-kadang kan. Tapi simpan je lah, dah tahu dia ni introvert. Sebab apa? Itu pentingnya kita tahu. Orang introvert memang cakap terus terang. Dia tidak berhenti berlapis-lapis. Kalau gemuk dia kata gemuk, betul? Sebab dia selalu bercakap dengan diri dia. Bila cakap dengan diri dia, talk to yourself. Dia tidak berlapis-lapis lah. Kan? Tapi kelebihan orang extrovert ni, dia memang kalau nak jadi nampak tak dia nak ambil hati, dia puji saya balik kan. Kelebihannya apa? Nasib lah. Okay. Jadi kalau orang extrovert ni biasanya dikaitkan dengan salesman. Kenapa salesman? Sebab biasanya salesman ni adalah orang yang pandai ambil hati. Mujuk lah. Dia pandai menggunakan kata-kata, bukan menipu kan. Ya, saya selalu gunakan kata-kata, saya tidak menipu. Dia pandai memujuk. Dia memang mujuk, nak menjualkan barang, nak menjualkan perkataan kan. Alright, so viewer di luar sana nampaknya daripada Brother Syazan ni dia puji saya lah kan, pandai memujuk. Orang kata pandai mempromosikan something. Orang kata kelebihan extrovert ni dia boleh persuade sebenarnya, ataupun dia boleh mempengaruhi orang lain untuk dengar cakap dia sebenarnya. Tu sedikit tentang extrovert lah. Terima kasih kerana memuji saya. Terasa kan? Terasa sikit lah, tapi Alhamdulillah. Terasa yang baik, bagus. Alhamdulillah. Okay, ada Firdaus Ismail. Dia ketawa je. Firdaus, hai. Lepas tu ada KJ Kun. Boleh ke orang introvert jadi extrovert dan sebaliknya? Tuan Syazwan nak jawab ke? Okay. Tuan-tuan, bila kita sebut pasal personality ni, alright, personality ni bukannya daripada lahir terus dah cop punya introvert atau extrovert. Sampailah dia ke akhir hayat. Tak. Personality ni boleh berubah-ubah mengikut keliling kita. Okay. Keliling kita. Kalau keliling kita ini asalnya, katalah kita ni asalnya introvert.
Boleh bertukar lah maknanya. Tetapi bila keliling kita ni semua orang extrovert, dan mungkin pekerjaan kita memerlukan ciri-ciri extrovert, secara tak langsung kita belajar menjadi orang extrovert. Jadi perubahan itu adalah bergantung kepada diri kita dan juga persekitaran kita. Apa yang ada kat persekitaran kita. Maknanya proses adaptasi lah kan, Ya, dengan persekitaran. betul. Maknanya personality ni mungkin tadi ada yang tanya kan, personality ni boleh berubah-ubah tapi ikut persekitaran. Tapi ikutnya yang logiknya bila kita buat sekali ujian psikologi tu, itu adalah personality utama kita lah. So mungkin adaptation daripada kerja ke, ataupun mungkin berkahwin, ataupun mungkin ada trauma ke apa, mungkin personality-nya akan berubah-ubah macam tu Tadi bila sebut kahwin tu, nak tanya satu je. Kahwin? Okey, kenapa Okey. dengan kahwin? Sebab orang lelaki ni satu sensitif sikit. Okey, sensitif. Apabila lelaki itu adalah orang extrovert, Okey. berkahwin pula dengan bini yang kuat bebel. Extrovert ke introvert? Jadi adakah lelaki itu boleh bertukar jadi introvert? Okey, so soalan tu lagi Susah jawab, saya pernah dah nak jawab Okey, ada tak klien yang macam tu Okey, biasanya lah dalam menimbulkan orang kata persoalan, adakah introvert tu kalau dia berkahwin dengan extrovert, dia akan macam mana, susah nak adapt, lepas tu ataupun dia berubah jadi extrovert. Kadang-kadang dia bertukar sebabnya macam mungkin di luar sana orang extrovert tu dia dah banyak sangat bercakap. Bila dia di rumah dia akan jadi diam. So jadi orang introvert tu pula yang akan banyak bercakap. Kerana apa? Orang di sebelah dia yang extrovert tu adalah pasangan dia yang dia percaya. Jadi sebab orang extrovert dia tak akan share dengan orang-orang yang dia tak percaya dan dia tak selesa. Jadi macam orang tu mungkin akan share dengan isteri dia je. Tapi untuk bertukar personality tu bukanlah. Maknanya orang kata dia adapted aja dengan pasangan dia tu macam mana. Itulah jawapan sebenarnya. Jika orang ingin, boleh tak berubah daripada satu ke satu lain. Jadi maknanya manusia ini sentiasa berubah mengikut kesesuaian. Alright. Sama ada sementara ataupun kekal untuk diri dia. Okey, ada kat sini Syarul lah. Dia kata, Tuan, saya nak tanya macam mana. Macam mana apa tu? Lepas tu ada yang cakap, Nazri, I like. Lepas tu, macam mana saya nak convert. Okey, convert. Maksudnya convert daripada extrovert ke introvert ataupun introvert ke extrovert. Wah, dahsyat-dahsyat soalan viewer petang ni. Saya rasa macam promosi terlebih ni. Jadinya macam soalan dia mencabar sehingga menyebabkan kami berpeluh di sini dan haus. Okey. Ni kita belum hurai lagi tengok tau. ni, ada tadi ni Firdaus Ismail. Dia mengatakan ada kawan dia dekat dalam rumah introvert, dekat luar extrovert. Sebab dia takut bini. Okey, kong. Cuma Firdaus Ismail yang ini kawan ke diri sendiri. Dia kadang-kadang dia Kawan dia, brother ke? dia macam malu nak cakap diri dia kan, tetapi katanya orang lain. Tapi untuk yang ini telah pun tadi dijawab oleh Tadi pemirsa kita tadi kan. jawab. Okey. So ada untuk Mukding dan share bos. So ni Ini orang Bugis ni. kawan-kawan, kawan tuan. Kawan pula tadi Firdaus. Saya rasa awak ni macam tanya tentang diri awak je ni. So gurau-gurau Firdaus petang-petang ni. Ain Zawani, hi bos. Oh, nampaknya macam pagi tadi banyak peminat saya lah. Petang ni peminat saya tak muncul, mungkin dah tidur kot semua kan. Jadi rasa macam extrovert biasa tak puas hati lah bila tenggelam kan. Kefamousan tu berbanding dengan orang introvert. Itulah Bila bersuara je, kau ramainya komen. Itulah kelebihan orang introvert. Tu ada lagi tu, bos, handsome. Nak kena belanja McD ke? Okay, tak apa. Nanti kita kau tepi lah. tepi Alright. So, Brother Syazan, mungkin saya nak bawa balik lah pada isu kita yang tadi kan. Extrovert version introvert. Tapi kita nak tengok during PKP ataupun during MCO. Di mana orang kata boleh tak ulas sikit. Mungkin kan kalau introvert ni diam-diam ni dia berisi kan. Kalau macam extrovert ni rasa kalau masa PKP nak kena duduk rumah, kerja daripada rumah, dia akan rasa macam susah. Tapi setahu saya lah orang introvert ni dia diam-diam berisi. Sebab walaupun dia nampak diam macam ni kan, dia tengah bermonolog, tapi dekat fikiran dia, dalam fikiran dia ni bising. Macam-macam benda dia fikir, cuma dia belum ada masa untuk luahkan idea dia. So jadi idea tu berpusing-pusing dalam fikiran dia. So jadi mungkin tak ada masalah lah kalau duduk sorang-sorang, tak perlu ada orang sebelah awak. So jadi macam bekerja sendiri, duduk rumah. Adakah selesa begitu kalau orang introvert? Betul. Kalau orang introvert ni kena nak kait dengan PKP, Correct. dia senang sikit. Dia suka lah maknanya. Sebab biasa bila PKP ni memang kita kena stay at home. Duduk dalam rumah. Tak boring ke? Orang introvert memang tak boring. Sebab itu memang kerja dia.
Dia memang suka duduk rumah, dia suka bersendirian, ataupun dia suka dalam kelompok yang sama minat Alright. dengan diri dia. Jadi kalau duduk rumah ni, dia banyak idea. Orang introvert ni banyak idea untuk dia mengisi masa lapang dekat rumah. So orang introvert ni kebiasaannya dia tidak timbul keresahan dalam diri dia bila dalam time-time PKP ni. Tetapi extrovert ni Kalau lah. macam saya tak boleh duduk rumah tu, saya kena ada orang kat keliling saya. Okey. Macam mana tu? Sebagai orang extrovert, Alright. nak kaitkan dengan PKP ni lah. Macam mana saya nak buat? Apa Stress lah duduk rumah. kebiasaannya yang boleh dibuat untuk orang extrovert ni? Dia tak boleh jumpa orang. PKP bahaya. PKP tak boleh jumpa orang, tapi saya macam tak boleh duduk rumah tu seorang-seorang. Maknanya apa yang perlu saya buat? Biasa buat apa? Biasa, tidur. Allah. Kita cakap pula dekat view. Tak, bukan tidur, kita study. Biasanya apa saya buat Okey, kalau macam saya sebagai extrovert, mungkin saya share lah. Tadi Tuan Syazan dah share introvert buat apa. Tapi kalau saya yang extrovert ni, biasanya kalau kat rumah tu tak boleh tidur diam. Ada je benda yang saya akan ubah, design balik. Contohnya macam susun balik perabot ke apa tu. Tapi dalam masa yang sama, saya tak boleh seorang-seorang. Sebab tu kadang-kadang kalau nak rasa meriah sikit, saya buka TV kuat-kuat ataupun radio kuat-kuat. Nak meriah lagi, saya akan call kawan-kawan, call family, buat video call. So saya akan rasa tidak keseorangan lah kat situ. Sebab kalau saya duduk seorang-seorang, macam orang introvert tadi kan, contohnya buat something ke, buat poster ke, buat design ke, saya akan rasa macam krik. Kenapa tak ada orang ni keliling aku? Sunyi ya takutnya. Kadang macam-macam fikir nanti. Ada hantu ke, ada pencuri ke, apa ke. Tu orang extrovert. Dia kena bersosial juga. Sebab tu dalam PKP ni kita akan melihat ada orang yang akan stres dan ada orang yang akan suka PKP. Sebab apa? Perbezaan antara personality sebenarnya extrovert dengan introvert. Macam mana nak adapt dengan suasana PKP. Alright. Jadi saya memang tak boleh duduk diam lah, senang cerita. Macam diam sedang memikir sesuatu ke introvert? Tengah mendengar. Oh, tengah Biasalah mendengar. orang introvert ni kan memang pendengar yang baik. Soalan lagi, tak ada soalan lagi. Yang ini. Okey. Soalan ni macam berbayar daripada Abang Khairunisa. Nampaknya dah 2-3 kali bertanya. Nampaknya bagus memberi tumpuan kepada FB Live kita hari ini. Alright. Puan Khairunisa memberi soalan, adakah orang introvert ini kebiasaannya akan disisihkan? Sedihnya soalan ni. Dan apakah kekuatan orang introvert? Alright. Kekuatan Okey. orang introvert. Puan Fiza? Saya jawab tadi yang first Puan Nisa apa kelebihan orang introvert. Tadi yang sebelah ni dah mengaku orang introvert, dia kata good looking dan handsome. Tu kelebihan dia kata. So yang lain tu mungkin dia kena cerita sendiri lah. Okey. Dia disisihkan ni sentiasa menjadi satu igawan kepada orang introvert ni. Maksudnya macam Bila dah buat kena ujian, pulau ke? bila dah buat ujian, bila tahu dirinya introvert, dia rasa perkara yang pertama, patutlah orang sisihkan aku. Patutlah orang pulaukan aku. Tetapi sebenarnya, sepatut tadi saya sebutkan, dianya tidak ada perbezaan yang negatif dalam introvert dan juga extrovert. Bezanya adalah di manakah punca energi bagi seorang itu dapat. Maknanya energi yang dapat untuk orang introvert tu lah. Yes. Jadi bermaknanya adalah apabila orang introvert ini dapat energi dalam diri dia, dia bermain dengan diri dia dan dia akan ekspreskan ke orang ramai ataupun ke kelilingnya apabila perlu. Jadi sebenarnya ianya adalah bukan disisihkan, tetapi sebenarnya adalah itu adalah sesuai untuk diri dia yang diri dia selesa. Okey, maknanya Untuk introvert. Maknanya untuk introvert ni sebenarnya kalau nak tahu lebih lanjut macam mungkin saya mengenali Brother Syazan kat sebelah saya ni, orang-orang introvert ni dia perlu ada satu ruang, bukannya dia disisihkan tapi dia yang orang kata memencilkan diri dia untuk dia gain balik dia punya energi. Betul. Gain balik energi dia sebab mereka hanya akan mendapat energi apabila mereka seorang-seorang. Mereka akan lebih kreatif, mereka akan lebih orang kata explore something yang dia nak buat tu bila dia seorang-seorang. Tetapi kena ingat, alright. tadi ada sebut, memang kata kita rasa kita diam, kita sisih. Tapi kena ingat, apabila orang introvert bercakap, pastinya Akan terpegun. orang extrovert akan Wow. 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 Itu Canggih adalah boleh perkara-perkara fikir. yang boleh kita fikirkan. Jadi sebenarnya waktu itu akan sampai. Akan sampai yang tuan-tuan rasa tuan-tuan adalah orang yang super. Super Extrovert sentiasa super,
tetapi ianya adalah sentiasa. Tetapi introvert kebiasaannya adalah dia akan menjadi super apabila dia bercakap. Okey, dah menjawab rasanya soalan-soalan tu. Ada Nazri pula ni, tuan pernah rasa duduk rumah kan? Selalulah kot Memanglah saya duduk rumah kan. Alright. Okey, banyak soalan tu sebenarnya. Cuba kita tengok satu. Macam mana nak tambahkan keyakinan bercakap apabila berhadapan orang ramai dan kurangkan rasa gugup apabila berinteraksi? Muhammad Khairi Jaafar. Hai Khairi. Untuk macam menambahkan orang kata keyakinan dalam kita public speaking tu, kita kena banyak training sendirilah. Mungkin juga boleh depan cermin ke, ataupun mungkin boleh pergi kelas-kelas public speaking. Sekarang banyak kelas public speaking online, mungkin boleh search kat internet. Mungkin antaranya kita punya Sifu Rizal Rashid so jadi anda boleh hilangkan rasa gugup tu. Tapi biasanya memang antara extrovert dengan introvert ni pun dia ada perbezaan antara orang kata kegugupan ataupun nervous tu jadi based on macam mana kekuatan dalaman kita keluarkan apabila kita nak berhadapan dengan orang ramai. Yang paling penting kena latih. Kena train lah. Paling berkesan tengok depan cermin, ataupun sekarang kita pakai handphone je lah. Rakam balik apa kita cakap, dengar balik okey ke tidak. Orang extrovert boleh jadi good leader. Siti Fatimah. Siti Fatimah Muhammad Said. Atim PA kepada timbalan kita Datuk Noh. Okay. So orang extrovert boleh jadi good leader. Dia tak kisah sebenarnya untuk leadership ni antara extrovert dengan introvert. Dua-dua boleh jadi good leader. Cuma extrovert ni orang kata good leader lebih sikit kot. Introvert lebih sikit. Sebab apa? Dia adalah orang yang bercakap apabila perlu. Jadi orang macam agak lebih menghormati orang introvert ni berbanding extrovert lah. Orang extrovert ni dia penuh dengan kata-kata, tapi nanti dia akan check balik sama ada cakap dia tu betul ke tidak, dan idea tu sama ada kena kemaskini semula ke tidak. Kena ada orang semakkan lah kalau extrovert lah. Okay, sebenarnya kita punya fokus kan PKP kan? Okay. So kalau macam tadi orang introvert duduk rumah kan, dia buat macam-macam kan kalau time PKP kan. Ya, betul. Kalau macam saya tadi pun, saya macam masak lah, buat baking terapi lah. Ataupun macam saya share pagi tadi lah, masak apa tak jadi kan. Macam dia buat baking terapi tapi macam tak jadi gitu kan. Macam tu. Tapi yang penting happy. So jadi terpaksa buat macam tu, terpaksa berkomunikasi. Cuma kalau kita nak tengok sedikit lah mungkin dalam keadaan PKP ni, extrovert ke introvert, kita akan berhadapan dengan orang kata situasi. Ada kawan-kawan kita di luar sana yang mengalami masalah kewangan, ada yang orang kata dibuang kerja, ada yang pula macam susah nak membagikan masa antara nak jaga anak-anak dengan orang kata penggiliran tugas untuk datang ke office. So jadi bila BDR pula macam tak boleh nak buat BDR. So jadi macam kat situlah kita nak tanya orang kata introvert di sebelah saya ni, pernah tak orang kata rasa sedih ke, rasa kecewa, dan macam mana you as orang kata luahkan rasa sedih dengan kecewa tu? Okey, berkenaan dengan perasaan, emosi lah. Tadi saya sebutkan tentang introvert. Asas kita adalah orang introvert ni sentiasa berkomunikasi dalam diri dia. Alright. Jadi orang ini, kalau kita boleh umumkan bahawa orang ini pandai menguruskan diri, Alright. pandai mengawalkan diri. Jadi berkenaan dengan emosi tadi, pastinya sebagai manusia memang dia rasa sedih. Sedih. Kan? Tapi you share tak? Tetapi kalau kebiasaan ni, bukannya semesti. Kebiasaannya orang introvert ini dia akan bercerita dengan diri dia. Bila dia sedih, dia akan bercerita dengan diri dia. Okey. Dan dia sendiri yang akan menjawab kepada diri dia. Okey. Tapi pernah tak share dengan orang lain ke, ataupun pernah? Kalau bercerita dengan diri kita sendiri tu kan seolah-olah macam kita monolog sendiri je. Betul. Tetapi ianya bukanlah dalam satu semua keadaan. Jika ia adalah perkara yang ringan, boleh diuruskan dengan diri sendiri. Tetapi kalau kata ianya berat, pastinya sebagai manusia, seorang manusia perlukan seseorang untuk dia berkongsi dengan sesiapa yang dia rasa selesa. Alamak, banyak rahsia lah ni maknanya. So Brother Syazan ni, kalau rasa-rasa macam share dengan orang yang dia selesa nak share, ada siapa-siapa ke yang you selesa nak share masalah you semua kan? Okey. Pastikan selesa dengan kaunseling. Dengan kaunselor lah. Kaunselor ke kaunselor kat sebelah? Kaunselor tu dirahsiakan. Dirahsiakan kan, muka macam merah sikit gitu kan. Tak ada, saya gurau je. Mungkin peminat-peminat Brother Syazan di luar sana ada lagi soalan.
nak tanya saya pun boleh. Okey, banyak juga soalan ni. Ada Anja Uda dan share. Hai Kak Anja, ni kita punya ahli akrab ni, AJK akrab kita. Adakah cara layanan untuk orang introvert dan extrovert perlu berbeza? Contoh anak-anak yang ada introvert dan extrovert. Sesuai soalannya untuk PKP kan. Jadi mak ayah kita cadangkan lah untuk anak-anak ni, hantar dia untuk buat ujian personality supaya mak ayah dapat kata anak tu extrovert ke introvert. Sebab memang tak kisah anak-anak ke ataupun orang dewasa sekalipun, kalau extrovert ke introvert ni kita perlu layan dia dengan cara yang berbeza. Sebab tu paling penting kita kenal personality pasangan kita ataupun orang yang terdekat dengan kita, supaya kita tak tidak ada orang kata salah anggap lah pada orang sebelah kita. Maknanya kita faham memang personality dia macam tu. So jadi kalau kat sini tadi dia kata, Tuan Syazwan kata dia akan bermonolog kalau sedih. Macam saya kalau extrovert ni kan, kalau saya sedih ke, saya tak puas hati ke, saya akan terus tanya luar perasaan, lepas tu nangis, lepas tu saya macam okey, macam tu. Okey, saya nak kaitkan tadi, bila tanya tadi tu. Tadi disebutkan tentang orang introvert ini orang yang berterus terang. Contohnya lah, orang perempuan lah selalu suka tanya pada orang lelaki. Alright. Okey, tanya apa tu? Cantik, seram pula lah. Cantik tak saya hari ni? Jadi kalau okay, orang perempuan nak selamat, carilah orang yang extrovert. nak tanya cantik ke tak lah. Pastinya jawapannya cantik. seperti yang diharapkan. Cantik. Jadi Tetapi kalau orang introvert, bukan semua kadang-kadang dia berterus terang. Okey lah, dia macam kalau tanya macam ni, kalau tanya dekat Brother Syazwan ni, gemuk tak saya? Mesti terus jawab kan, gemuk kan. Macam tu. Tu jawab sendirilah. Kan? Okey tak, kita gurau je petang-petang ni, sebab macam kita pun taklah banyak masa lagi, tapi ada beberapa orang kata isu lagi yang kita akan huraikan. Sebab bagi kami lah, untuk kami huraikan extrovert dengan introvert during MCO ni adalah kerana ingin memberitahu anda semua, sekiranya macam anda nak lebih mengenali pasangan, nak lebih mengenali anak-anak di rumah. Sebab during PKP kita banyak masa di rumah, betul? Jadi bila di rumah ni kita akan banyak argument, banyak pertengkaran. Walaupun selalu kita bekerja, balik jumpa sekejap je, jadi tak sempat nak bertengkar. Tapi bila duduk sama-sama kat rumah, terselah personality masing-masing. Jadi apa yang perlu kita buat? Adakah kita perlu tukar personality kita, ataupun kita buat ujian psikologi, ujian personality, dan kita cuba memahami siapa pasangan kita, siapa anak-anak kita, untuk kita lebih mudah berkomunikasi sebenarnya. Itu during PKP lah kan. Okey. Saya tertarik ada satu komen daripada Essen Wong. Hai Essen. Mr. Essen, dia bertanya tentang tuan rasa orang extrovert atau introvert adalah dipengaruhi oleh genetik. Ya atau tidak? Dipengaruhi oleh genetik, ya atau tidak? Jadi kalau dari aspek personality ni tidak dipengaruhi oleh genetik biasanya, sebab personality ni adalah something yang adaptation daripada persekitaran kita, dan juga mungkin tempat kerja, mungkin keluarga, bagaimana kita dibesarkan. Tu semua akan membentuk satu personality. Sebab tu ujian tu bukan menentukan genetik kita, tetapi ujian personality ni menentukan siapa kita. Siapa kita, nak kenal diri kita based on kita punya cara kita dibesarkan. Mungkin keluarga kita macam mana, mungkin dari segi status ekonomi juga, keuangan keluarga, dan juga persekitaran, sama ada persekitaran kerja ataupun persekitaran kita dibesarkan. Jadi kalau macam tu, bermaksudnya mungkin boleh kita kaitkan dengan bahawa ujian personality yang kita ambil ini, ia juga boleh menilai bagaimana persekitaran kita berada. Yes, betul. Kadang-kadang bila macam tadilah Brother Syazwan ada share dengan saya kan, bila orang introvert ni dia bekerja dekat satu tempat yang majoriti orang extrovert, nak tak nak dia kena jadi extrovert, dia convert to extrovert. Tapi dalam masa yang sama, hakiki dia adalah introvert. Jadi dia akan cepat penat, energi dia akan cepat hilang, tapi still dipengaruhi oleh persekitaran. So jadi nak tak nak dia terpaksa berubah sedikit demi sedikit. Cuma orang kata extrovert ke introvert ni still saling melengkapi lah. Sepatutnya. Ada satu soalan tadi tau, saya macam terbaca. Tapi sebelum tu saya nak kaitkan bila perkara itu berlaku. Alright. Saya nak kaitkan dengan tadi soalan daripada KJ Kun. KJ yang Kun. berkenaan dengan anak-anak ni. Alright. Bermaknanya kalau untuk ibu bapa ingin menjadikan anaknya adalah extrovert, introvert, ataupun introvert. Kalau dia extrovert, bermaknanya adakah perlu ibu bapa ini
rajin berbual, bercakap dengan anak-anaknya supaya anak-anaknya juga dapat Jadi, berbual, bercakap bersama-sama, melatih diri dia supaya selesa bersosial dengan orang di sekelilingnya. Adakah itu boleh dikaitkan? Boleh, itu adalah training lah maksudnya. Okey, mungkin saya share sejarah saya sendiri lah kenapa saya jadi extrovert kan. Okey, sebenarnya kalau ikutkan saya adalah orang yang boleh convert tu, kadang-kadang convert untuk jadi introvert. Tetapi tengok pada persekitaran. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya dari kecil saya dibesarkan dengan situasi yang parents saya mendidik saya untuk menjadi orang yang outspoken. Umur 4 tahun saya dah boleh lancar membaca bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So then saya pula selalu dihantar untuk pergi pertandingan bercerita, debate, sehinggalah saya di universiti. Jadi benda tu adalah permainan saya sehinggalah bila saya buat ujian psikologi kat universiti. Dulu pun tak tahu kan ada ujian psikologi. Buat ujian psikologi saya dapat extrovert. Jadi macam training tu daripada kecil sampailah besar macam tu. Okey, bermaknanya jadi ibu bapa di luar sana dalam musim PKP ni, tuan-tuan mungkin banyak menghabiskan masa dengan keluarga, dengan anak-anak. InsyaAllah boleh diguna pakai tentang extrovert dan introvert ini kepada anak-anak. Jika ibu bapa ingin katakan anaknya adalah extrovert, tuan-tuan boleh mula latih anak-anak ini bercakap, bergaul sama-sama. Supaya ia menjadi orang yang extrovert. Alright, mungkin ada macam ni lah juga kan, ibu bapa boleh bagi tugasan di rumah untuk anak-anak tu kita training. Dan mungkin sekarang ni macam Siberian tanggungjawab kan, macam yang tu perlu ditekankan lah sekarang, sebab kita banyak sos-sos luar yang kita boleh guna untuk kita training anak-anak kita untuk jadi extrovert atau introvert. Jadi kadang-kadang kita ada stigma juga kan sebenarnya. Orang akan menganggap yang macam introvert ni tak bagus. Orang kata introvert ni jenis yang macam personality yang agak terkebelakang dan orang akan nampak macam ramai extrovert dan mesti orang nak. Mak ayah biasa memang nak anak-anak dia jadi extrovert kan, pandai bercakap, outspoken apa semua. Tapi sebenarnya saya nak bagi orang kata kredit kepada saya punya brother Syazwan kat sebelah ni. Sebenarnya kenapa macam tu, kita tak boleh nak kata introvert ni adalah individu yang terpinggir ataupun yang memang kurang di dunia ini. Semua orang cakap introvert macam tak ada sangat di dunia ni. Orang akan ketengahkan extrovert. Tapi sebenarnya faktor bias spotlight. Maksudnya apa? Kita meng-highlightkan orang extrovert je. Dalam tempat kerja kita suka orang yang banyak bercakap. Mungkin dekat sekolah juga cikgu suka student yang banyak menyuarakan pendapat. Tetapi sebenarnya faktor bias spotlight ni yang menyebabkan introvert akan rasa loser. Tapi sebenarnya untuk introvert yang disayangi di luar sana, anda bukan orang kata orang yang loser lah, sebab tiada personality yang baik, tiada personality yang tak baik. Extrovert sangat memerlukan introvert. Kalau dah extrovert je yang bercakap, semua extrovert, siapa pula yang nak diam, betul tak? Jadi macam kenalah ada orang introvert yang akan orang kata mengeluarkan satu idea yang berbeza daripada orang extrovert. Saya sokong dengan itu. Ya, saya memang sebab saya je adalah orang introvert. Orang introvert ni tuan-tuan kena berbangga menjadi orang introvert kerana tuan-tuan banyak berfikir. Dia banyak berfikir. Jangan risau. So maknanya saling melengkapi lah kan. Ya, betul. Seorang tengah cakap, seorang tengah fikir. Tadi saya ada baca satu soalan. Tuan Syazwan boleh jawab lagi. Brother Syazwan kita tak jawab. Saya ada tanya, Tuan Syazwan suka pasangannya extrovert ke introvert? Alamak. So mungkin ada gadis di luar sana yang sedang menanti I extrovert, harap-harap dia pilih I, harap-harap dia pilih I kan. Jadi macam ini macam live saya, macam buat live untuk apa, macam press conference lah untuk YDP Pontian. Wah, bahaya jawab tu. Jadi untuk jawapan itu kena PM tepi lah. PM tepi ke terima seadanya? Pastinya manusia ni terimalah seadanya. Sebab kalau kita berbalik kepada jodoh, itu adalah ketentuan Allah SWT. Maknanya dah menyerap ilmu kaunseling ni. Boleh bergelar kaunselor dah. Sebab apa? Unconditional positive regard dah ada kat situ. Terima seadanya. Ya, betul. Alright. Okay. Mungkin masa mencemburui kita juga betul. So jadi macam mungkin lah kalau kita nak tengok sekali lagi kan, apa yang kita nak rumuskan berkaitan perbincangan kita, ataupun ada soalan-soalan lagi. Takut nanti ada yang kata tak jawab pun soalan saya. Mungkin dua soalan lagi kita tengok. Esen dia kata terima kasih atas jawapan yang baik, persekitaran dan keluarga. Okey. Okey, ada Fazidah di situ Hai Ustazah Fazidah. Okey, lama tak jumpa. Ustazah Fazidah kita sedang sambung PhD dalam bidang kaunseling.
InsyaAllah kita akan berjumpa, mungkin boleh berdialog bersama. Okay, lagi siapa lagi ni? Ia Fazil. Okay, lagi siapa lagi? Alright, macam dah baca semua. Okay, so terima kasih semua petang ni bersama kami, sebab ini baru permulaan untuk hari pertama. Esok lusa kita ada lagi, minggu hadapan kita ada lagi seminggu 4 hari. Kita akan bersama anda semua secara live. Okay, jadi bagi saya lah sebenarnya, Brother Syazan sebelah saya, minta maaf kalau ada terkecam-kecam tadi. Orang kata antara anda semua di luar sana, extrovert ke introvert, janganlah ada kecam antara satu sama lain. Sebab kadang-kadang saya sebagai kaunselor banyak mendengar yang macam individu introvert ni dikatakan macam orang yang suka bersendirian. Lepas tu dia akan cakap macam, kau ni makan seorang, pergi shopping seorang, tengok wayang seorang. Agaknya kau memang memilih untuk forever alone ke? Jadi macam benda-benda macam tu, bila kita kecam pada orang introvert, benda tu akan mendatangkan orang kata bias lah di situ. Kerana extrovert ke ataupun introvert, dua-dua adalah personality yang saling melengkapi. Bayangkan anda adalah suami dan isteri, sekiranya dua-dua extrovert. Okay, siapa yang nak dengar? Siapa cakap dulu? Mungkin kalau baiknya seorang extrovert, seorang introvert. Itu adalah yang sangat cantik lah, good companion. Tetapi di luar sana, sekiranya anda memang dah dapat isteri extrovert dan anda pun extrovert, jangan pula cakap disebabkan aku kena meshkan personality, jadi isteri extrovert tu boleh jadi isteri pertama, nanti aku cari lagi seorang isteri yang kedua, isteri introvert. Itu bukan apa, begitu Itu apa salahnya, kan rezeki. Kan rezeki. Alright. Bukanlah, nanti kita macam cakap, okay, kata kaunselor kena cari orang yang berlainan personality. Nanti dia kata kaunselor yang cakap. Jadi saya tak naklah orang pegang pada saya punya quotes tu. Tak apa, itu yang tadi kata, kita sesuaikan diri kita di mana kita berada. Alright, tadi yang forever alone tu kena tak? Oh, forever alone tu. Balik kepada lumrah manusia. Nampak saya macam mengusik Brother Syazan. Lumrah macam manusia saja je ianya mengusik. tidak adalah forever alone. Tidak Manusia forever ini alone, dijadikan berpasang-pasangan, cumanya lambat atau cepat. Lambat atau Itu cepat. adalah keputusan Allah SWT. Alright, saya bukan merujuk pada orang sebelah saya ataupun saya sendiri. Hari ni kita memang banyak mengupas tentang orang kata apa yang dibincangkan lah tentang extrovert dengan introvert. Soalan-soalan tadi nampaknya kita dah okey lah. Ada Zaimah sini, thank you semua. Tapi banyak hari ni lagi, tambah lagi Brother Syazlan. Okay, macam predi saya kan panggil Brother Syazlan. Sebab dalam live ni kita tak boleh panggil orang kata kita nak lebih santai lah, so dia panggil brother. Okay, saja suka-suka. Lepas ni mungkin saya boleh panggil dia dengan nama-nama lain ke. Ni ada lagi ni, Handsome Boss. Dan nak habis pun ada lagi, Handsome Boss. Nampaknya mungkin dari Majlis Pontian semua ni. Okey, tak apa. Nanti balik Pontian, saya belanja. Belanja Lagi alright. bungkus makan kat office lah. Okay, so soalan tadi kita tengok semua. Okay, mungkin sebelum kita akhiri, sebenarnya banyak lagi benda kita nak bercakap tentang extrovert dengan introvert. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, jumpalah kami, kaunselor anda. So jadi sebelum saya menamatkan ni, kalau siapa nak masuk, nak komen, boleh view, boleh share. Sebab kita rakam kan, kita boleh share. Kita bagi peluang kepada Brother Syazlan kita untuk membuat sedikit orang kata rumusan lah untuk sesi petang ni. Okey, tuan-tuan. Apa yang telah kami bincangkan, pertama kita kenal diri kita. Alright. Dan apa yang kita bincangkan juga, kita perlu kenal dengan orang keliling kita. Okay. Supaya kita boleh sesuaikan dengan persekitaran kita dan sesuaikan dengan apa kehendak kita. Dan untuk tuan-tuan, kebiasaannya selalu orang bertanya, orang introvert ni tadi loser ke? Jangan. Saya berbangga menjadi orang introvert. Ampun, bukan. Tadi kita Tak, saya bukan. berkata tentang fakta. Itu adalah biasa orang kata tentang loser. Yes, betul. Kerana bila orang kata orang diam ni, selalunya macam kau ni tak ada idea lah. Bukan. Diam bukan bermakna tidak pandai. Diam bukan bermakna tidak bagus. Sebab tu saya kata saya berbangga menjadi orang introvert. Kerana pastinya kita tahu kelebihan diri kita. Kita adalah orang thinker. Dan kita boleh membantu orang lain, tak kisah kepada orang introvert atau kepada orang extrovert. So, jangan malu untuk jadi introvert dan jangan cuba-cuba untuk menjadi orang extrovert kerana niatnya hanya untuk meniru sahaja. Kalau meniru saja tak jadi. Maknanya be yourself lah. Tak jadi di sini. Be be yourself. yourself. Itu lebih baik kerana
itulah yang sesuai dengan jiwa kita, dengan diri kita, dan pastinya sesuai dengan persekitaran kita yang ada pada masa kini. Alright. Kesimpulan yang sangat cantik. Cuma di akhir sesi ni baru saya nak orang kata reveal diri saya kepada Brother Syazlan. Sebenarnya tadi saya cakap saya extrovert kan. Okey, sebenarnya saya adalah seorang yang ambivert. So jadi bila saya bekerja sebagai seorang kaunselor, saya sebenarnya dah boleh adapted diri saya antara extrovert dengan introvert. So saya ada di tengah-tengah. Tu yang kadang-kadang anda akan tengok saya diam je. Tapi one time bila depan kamera ke apa ataupun bila berceramah, saya akan jadi orang yang sangat berbeza, banyak cakap, boleh tanya soalan ke apa dan nampak sangat terbuka. Jadi saya Ambivert. Adakah ambivert itu dalam? Bukan dalang, ambivert tu tengah-tengah. Dalam Sama ada tiup kiri itu kadang-kadang. tidak. Bukan. Maknanya macam saya menyesuaikan diri dengan persekitaran. Sekiranya saya berada di tempat yang majoriti adalah extrovert, saya akan jadi transform kepada introvert supaya saya bagi peluang pada orang lain bercakap dan saya diam dan berfikir. Tetapi bila satu tempat tu dalam kelas contohnya, semua orang tak nak tanya soalan kepada lecturer, saya transform balik jadi extrovert. Saya tanya soalan mewakili kawan-kawan. Alright. Okay, wow, Syazlan Raza. Apa lagi ni? Okay. Okay, cemerlang. Okay, terima kasih kepada viewer, semua kawan-kawan kita yang view hari ni. Saya tak pasti berapa orang yang view. Kita tengok dekat 40 orang untuk petang-petang ni okey lah. Sebab kami baru mula unit psikologi kaunseling. Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor baru mula. Untuk kami ingin anda semua di luar sana, penjawat Johor, merasakan yang unit psikologi dan kaunseling masih ada dekat bersama anda. Walaupun during MCO 2.0 anda perlukan kami, anda boleh hubungi kami secara online. Boleh buat sesi secara online. Okey, orang kata di akhir sesi ni mungkin kena maklumkan juga kepada anda, ini bukan sesi terakhir antara saya dan Tuan Syazlan. Hari ni kita duet dulu. Jangan skandal-skandalkan kami kat luar. Kita duet dulu sebab lepas ni kita akan separate untuk sesi yang Tuan Syazlan akan seorang, saya akan seorang, solo-solo sesi. Dan juga bersama staff-staff saya, kaunselor-kaunselor anda di SUK Johor, Tuan Amirul Hakim dan Puan Hanum akan bersama anda minggu hadapan. Kita akan share lebih lanjut tajuk-tajuk yang agak-agak menarik lah. Terus fokus kepada kita punya counselling SUKJ Facebook untuk kita promokan nanti poster-poster kita. Mungkin ada lagi kata-kata terakhir sebelum saya Puan tutup? Fiza, untuk next sesi apa dia? Biarlah rahsia. Tak nak beritahu? Okey, tak nak kita tak nak Tak reveal nak. dulu. Okey. Sebab nanti saya akan keluarkan poster. Tapi kalau tengok sebenarnya dah ada poster tu dekat dalam counselling SUKJ. Saja saya nak suruh orang yang kat dalam ni pergi tengok balik post tu, apa tajuk yang saya akan sharekan. Sebab tajuk tu juga agak menarik dan berkaitan dengan kita semua lah, terutamanya wanita. Wanita-wanita yang suka mengumpul tudung. Mengumpul apa lagi? Mengumpul beg tangan lah, mengumpul segala benda semua nak kumpul sehingga rumah penuh. Cukup bahaya pada orang lelaki kan? Cukup bahaya kepada orang lelaki kerana kita kumpul tapi duitnya mungkin datang daripada yang sebelah sini kan. Itu biasa. Alright, alhamdulillah slot kita hari ni extrovert version introvert telah berakhir. So saya ingatkan kepada anda semua sekali lagi, saya Fiza, kaunselor berdaftar Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, dan di sebelah saya adalah Syazlan, kaunselor pelatih untuk pelatih. UUM Dan juga YDP. YDP Pontian. Alright. Cuma saya nak promosi sikit untuk ujung-ujung ini Okey, bagi silakan, perkhidmatan kaunseling. Okey. Tuan-tuan sama ada penjawat awam ataupun orang awam boleh datang mengunjungi kami di unit psikologi dan kaunseling SUK Johor di Kota Iskandar. Jika tuan-tuan berminat untuk bertanya, tuan-tuan untuk menghadiri sesi kaunseling bersemuka, InsyaAllah kami ada kumpulan yang akan membantu tuan-tuan. Dan jika orang yang berada di Pontian khususnya, boleh juga berjumpa dengan saya di Majlis Daerah Pontian. Jika ada kelapangan, InsyaAllah saya akan berjumpa dengan tuan-tuan jika tuan-tuan ingin dapatkan perkhidmatan kaunseling secara bersemuka. Saya kadang-kadang dekat SUK, kadang-kadang saya di Majlis Daerah Pontian kerana ada 2 pejabat yang perlu dilaksanakan. Alright. So ada yang dah cakap Farah Yasmin. Hai Farah Yasmin. Pejabat bawah, ada pejabat bawah. Okay, best tu topik akan datang. Okay, kita tunggu Farah.
Tajuk dia nanti saya share. Okey. Untuk daripada saya sekali lagi lah saya ucapkan terima kasih kepada pairing partner saya hari ni, Brother Shazlan Razak. Tadi ada yang macam kecam saya panggil brother kan. Saya tukar baliklah Tuan Shazlan Razak di sebelah saya, Tuan YDP Majlis Daerah Pontian, iaitu Kaunsil Belatih, bakal kaunsil berdaftar, dan saya sendiri kaunsil berdaftar. Okey, hari ni isunya diharap dapat membantu anda semua mengenal diri sendiri ataupun berminat untuk mengenal personaliti diri anda sendiri. Okey. Sehingga bertemu lagi daripada saya dalam program Live Talk with your Counsellor, Brown Bag Lunch. Sekali lagi saya ingatkan kepada anda semua, anda bahagia, kami gembira, kami sedia membantu. Sekian saja. Okey tuan-tuan, jumpa lagi pada sesi akan datang dan datanglah ke SUKJ untuk sesi kaunseling. Okey, kepada semua peminat Tuan Shazlan, bye. Terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.